kacak. Yang penting bukan rupa paras, tapi hati kena baik, hati kena kacak, hati kena cantik. Baiklah. Macam saya katakan sebentar tadi, Selamat Pagi Malaysia ini adalah satu rancangan pagi yang kita tengok pelbagai topik. Jadi topik pertama untuk Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, kita akan bercakap mengenai pindaan Akta Kerja 1955 yang mana kuat kuasa pindaan Akta Kerja 1955 ini ditangguhkan ke 1 Januari 2023. Jadi apakah penangguhan ini akan memberi manfaat kepada pekerja? Okey, saya nak bawakan sedikit penceritaan mengenai pindaan Akta Kerja ini, yang mana dalam pindaan ini kerajaan memutuskan pelaksanaan pindaan Akta Kerja 1955 yang sepatutnya berkuat kuasa 1 September ini ditangguhkan ke 1 Januari tahun hadapan. Jadi antara kandungan pindaan itu adalah penambahan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari, penetapan cuti paternity 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan daripada 48 jam kepada 45 jam serta aturan kerja fleksibel untuk pekerja. Jadi kalau kita lihat antara beberapa perkara yang dipinda ini, dia memberi kebaikan kepada pekerja. Tetapi apakah juga kebaikan yang perlu kita lihat dari segi produktiviti dan juga ekonomi majikan dan juga produktiviti dan juga ekonomi sesebuah negara, iaitu negara kita, negara Malaysia. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Faiz Azmi menerusi talian Google Meet, iaitu perunding keuangan, untuk kita melihat apakah kuat kuasa pindaan Akta Kerja 1955 ini ditangguhkan ke 1 Januari 2023 dan juga apakah manfaatnya kepada pekerja, dan juga kita juga akan melihat kepada majikan itu sendiri. Baiklah Encik Faiz Azmi, Assalamualaikum dan selamat bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia. Mungkin Cik Faiz boleh mulakan Waalaikumsalam, Ridwan, dengan topik kita pada hari ini. Mungkin itu saya gambarkan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia, apakah pindaan yang berlaku dalam Akta Kerja 1955. Mungkin Cik Faiz Azmi boleh terangkan secara kolektifnya pandangan seorang pakar perunding keuangan melihat Akta Kerja 1955 sebelum ini bagaimana dan selepas pindaan bagaimana? Okey, terima kasih ya kerana adakan saya di sini. Okey, first of all, pindaan yang dibuat ni dari pendapat saya adalah amat baiklah untuk semua pihak, bukan satu pihak sajalah. Mestilah ada pihak yang akan merungut sedikit sebab setiap perubahan itu adalah sakit. Tapi untuk pihak yang bekerja ya, contohnya kalau kita tengok waktu sebelum ini, atau bekerja untuk overtime, untuk lebih bekerja lebih waktu adalah RM2,000 dan ke bawah. Tapi sekarang ini telah dinaikkan jadi RM4,000 dan ke bawah lah. Maknanya sebelum ni kalau gajinya adalah RM2,100 tapi dia bekerja lebih waktu, dia tak boleh dapat OT ataupun overtime. Lepas tu sebelum ini pun hak bekerja adalah 48 jam. 48 jam itu lama ya. Selalunya dia akan dibuatkan 8 jam, darab 6 hari, dapatlah 48 jam. Tapi sekarang ni dilimitkan jadi 45. Lepas tu maternity leave tadi tu sebelum ni adalah 60 hari, sekarang jadi 98 hari, dan juga sekarang ni dah ada paternity leave, which is very important. Sebab sebagai seorang ayah, dia pun ada tanggungjawab untuk registerkan anak dia lah, itu ini. So tak bolehlah setakat 60 hari saja untuk maternity pun dah sedikit sangat dah kalau dibandingkan dengan negara-negara maju. Nah, kalau kita cakap pasal negara maju ya, memang negara maju kalau kita tengok dia punya labour law ya, akta kerja dia makin berpihak kepada pekerja kerana dia nakkan pekerja dia ada lebih waktu untuk bersama keluarga dan mendapatkan imbang kehidupan, maknanya life balance lah, work life balance. Dia tak nak kerja saja banyak sangat, dia makin lama dia makin sedap untuk pekerja. Kalau kita tengok dulu tak ada akta kerja, maknanya anak-anak umur 13 tahun pun boleh dikerahkan untuk masuk ke lombong untuk bekerja. Tapi sekarang ni dah ada law, ada peraturan, ada undang-undang yang tak benarkan. So benda ni adalah benda baiklah untuk pekerja. Mungkin dalam situasi ini ya, kita lihat dari perspektif seorang pekerja, ia memberi kebaikan kepada pekerja. Jadi adakah dalam sudut yang sama kita melihat ia beban kepada majikan? Apa komen anda? Okey, jadi majikan kena tengok benda ni secara menyeluruh. Dia tak boleh tengok daripada satu pihak, satu benda saja. Maknanya bekerja lebih waktu adalah benda baik. Tapi dia kena tengok dari segi produktiviti. Nah, bayangkan kalau kita bekerja selama 10 jam, 12 jam. Memang produktiviti kita dari segi output tu memang lebih banyak lah. Tapi jarang ya manusia boleh bekerja dengan 100% fokus untuk memberikan result yang baik
dalam masa 12 jam tu mesti akan ada, bukan akan curi masa, maknanya dia ada masa yang dia kurang laju sikit, kurang pantas. Kalau kita tengok pagi-pagi nak masuk kerja pun kena settle down dulu. Okey, lepas tu pukul 10 baru betul output yang kuat. Dah dekat lunch dah fikir pasal lunch. Lepas lunch pun lambat lagi. Dah selepas lunch tu dah nak balik kerja pun dah kurang sikit. So maknanya kita kena tahu manusia ni, workforce ni, dia bukannya mesin. Kita turn on, dia terus boleh 100%. Tak boleh. So majikan kena fikir pasal benda tu. Sebab itulah, macam saya cakap tadi, negara maju je, walau dia dah buat eksperimen. Bukan sahaja dia mengurangkan masa bekerja, tapi dia mengurangkan hari bekerja seminggu. Daripada 5 hari menjadi 4 hari seminggu. So adakah mereka kurang produktif? Tidak. Sebab dia tahu, dia nak fokuskan produktiviti yang penting tu pada waktu-waktu manusia tu boleh fokus bekerja. So dari segi itu, kalau majikan berfikiran terbukalah ataupun dia tahu manusia tu macam itu dan juga dia menggunakan konsep knowledge ekonomi. So dari creative design, contoh sebab saya buat rancangan YouTube, ada thumbnail, ada video editing, saya tak boleh expect creativity output untuk setiap pekerja saya ni 100% at all times. Mesti ada waktu dia pening-pening sikit, dia tak ada inspirasi, tiba-tiba dia ada. Itulah waktu yang penting. Dari segi itulah majikan, even saya pun kena tahu kebolehan dan kekurangan setiap manusia itu. Tak boleh kerahkan 100%, expect dia kerja 12 jam, 15 jam dan dapatkan result yang sama. Okey, mungkin selepas daripada pelaksanaan akta ini pada 1 Januari nanti, iaitu pindaan akta inilah, apa jika dilihat secara holistik, apa kebaikan kepada pekerja, apa kebaikan kepada majikan? Kalau kita lihat dan juga kita pandang kesan secara sederhana dan juga kesan secara panjangnya, bagaimana? Okey, bila setiap pekerja telah ada masa lebih banyak di rumah ya dengan keluarga, bila dia masuk kerja tu sepatutnya dia lebih bersemangat untuk bekerja lah. So dari segi holistik tu dah nampak dah. Dia tidak maknanya dia ada masa untuk berbelanja untuk keluarga, dia akan belanjakan. So duit yang dia dapat tu akan digunakan, dimasukkan balik dalam ekonomi. So duit tu akan berpusing. So dia beli barang, majikan dapat duit, keluarkan output, and then ada pekerja dapat gaji dan dia akan pusing. Benda ni dah proven ya. Sebab itulah negara-negara maju ya. Even Jepun pun yang kita selalu dengar, dia dia bekerja banyak waktu tapi kerajaan dia nak mengurangkan masa kerja. Sebab apa? Sebab dia ada masalah lain pula. Masalah dari segi profit. Maknanya pekerja-pekerja dia, rakyat dia fokus sangat pada kerja, tak boleh nak spend masa untuk keluarga dan even untuk mendapatkan anak-anak. So dari segi itulah, bila dah ada masa yang lebih, secara keseluruhan ya, ekonomi negara ni akan jadi lebih baik bila semua ada masa lebih untuk diri sendiri dan tidak fokus sahaja kepada kerja. Kena faham ya, beza output dengan productivity ataupun efisiensi. So kita nak efisiensi itu tinggi. Kita tak nak bekerja terlalu panjang tapi efisiensi rendah sampailah kita tak ada masa untuk diri sendiri dan keluarga sendiri. Antara yang diberi fokus adalah masa kerja yang fleksibel. Kalau kita lihat sekarang, generasi Z ini, dia lebih suka dan lebih gemar bekerja secara flexibility. Yang mana choice mereka ataupun pilihan mereka akan mencari kerja yang lebih fleksibel berbanding dengan Gen X dan ataupun baby boomers yang mana mereka tidak pernah kisah dengan flexibility. Jadi adakah flexibility ini kepada generasi Z yang mana tidak lama lagi mereka lah yang akan mewarnai dari aspek tenaga kerja Malaysia ini akan memberi motivasi yang lebih kepada mereka, dan adakah selepas pilihan ini perkara ini iaitu motivasi yang lebih kepada pekerjaan mereka dapat kita capai? Okey, dari segi ini ya, kalau kita tengok pun tanpa akta ni dipinda pun, anak-anak muda sekarang ni salah satu kelebihan yang mereka lihat bekerja secara fleksi dari segi menghantar P-hailing ya, P-hailing, e-hailing dan freelancing ya, memang dah ada pun. Ini memang minat dia. Antara benda kalau kita tanya dia, kenapa anda suka kerja macam ni, dia akan kata gajinya ikut dia punya output. Maknanya kalau dia kerja lebih sikit, dia dapat lebih sikit dari segi itulah. Ataupun dia boleh bekerja ikut waktu dia, flexibility. Dia sendiri nakkan flexibility. Zaman dahulu memang dia tak kisah 9 to 6. Nak kerja lebih sikit, dapat OT tapi kena 9 to 6. Tapi budak zaman sekarang dah berlainan. So kalaulah atas kerja ni tidak mengikut peredaran masa, bajikan sendiri akan rasa sakit juga. Sebab anak-anak muda ni akan choose untuk tidak bekerja dengan mereka, tapi untuk
dengan platform-platform yang ada. So sekarang ni walaupun tak ada ATA pun ya, majikan akan compete dengan platform-platform freelancing yang ada dekat luar sana. So benda ni cuma nak mengkonfirmkan lah untuk kata okey, benda ni memang akan datang, anda nak anda tak nak, memang anak-anak muda memang nakkan flexibility. Itulah dia memang cari, bukan saja dari segi gaji, bukan saja daripada work satisfaction, tapi termasuk sekali dari segi flexibility bekerja bila dia nak masuk, bila dia nak keluar. Sebab kalau kita tengok pun sekarang ni waktu produktiviti dah berubah. Contohnya ada orang dia yang anak muda dia tak ada anak, so dia sanggup keluar pukul 6. Ada juga yang sanggup keluar pukul 10. Sebab dia tak perlu nak hantar anak dia. Okey, tak apalah, biar jalan tu jam habis dulu, pukul 10 baru saya masuk. Tapi kalau dia masuk pukul 10, dia nak balik pukul 7, sama juga. Pukul 7 jalan jam dah reda sikit. Itu yang dia tengok, sebab dia pentingkan kualiti hidup. Dia tak naklah berpusu-pusu dekat jalan raya sama dengan semua orang. Dia nak adakan perubahan sebab dia rasa dia lebih bijaklah dari segi itu, dia boleh elakkan. Even saya pun rasa macam tu, saya nak elakkan jam. Jadinya ATA ni membenarkan betul berlaku, dia mengkonfirmkan benda ini. Itu sajalah sebenarnya ATA nak buat. Pandangan Cik Faiz sendiri bagaimana pula kesan kepada ekonomi negara? Sebab apa kita tahu, mula-mula pindahan akta ini perlu dilaksanakan pada 1 September, berapa hari lagi, tetapi dipinda kepada 1 Januari. Ini mungkin dah disebabkan oleh keadaan ekonomi yang masih belum stabil, banyak lagi majikan yang masih dalam recovery proses dan sebagainya. Adakah pada 1 Januari nanti kita akan dapat melihat satu transisi mungkin pergerakan ekonomi yang berbeza, mungkin selepas 6 bulan dan setahun selepas pindahan akta ini? Okey, sebenarnya pembicaraan tentang pindahan ni memang kita dah ada dengar ura-ura. Sepatutnya majikan tak boleh kata dia terkejut. Okey, tapi ada juga yang terkejut lah sebab benda ni baru saja dikecoh-kecohkan. Okey, tak apa. So, dia didelaykan sebanyak beberapa bulan lah. Sebenarnya tak ada perbezaan sangat pun. Bukannya bertahun-tahun dia didelaykan, dia dilewatkan. Tapi dari segi ekonomi ya, pihak majikan kena tahu. Kalau kita tengok gaji RM2,000 dan ke bawah. Okey, tak dapat claim OT, tapi ada majikan yang dia tahu benda ni. Jadi dia bagi gaji manager, selalunya di fast food lah. Okey, dia akan bagi gaji RM2,100, sedikit lebih saja daripada RM2,000 itu supaya OT tak boleh diklaim. So dari pendapat saya sebagai majikan juga ya, dan juga dulu pekerja, benda ini adalah benda baik sebab majikan dah tahu benda ini sebelum ni. Tidak terlalu, dia bukan nak kata dia boleh manipulate, tapi dia menggunakan segala kebijaksanaan dia untuk mengurangkan kos dia. Okey, tapi sekarang ni nak macam mana? Okey, sekarang ni kalau tak nak bayar OT, kena bayar gaji RM4,000 ke atas. Kalau bawah, kalau setakat RM2,100 dia tetap boleh OT. So majikan kena memberikan lebih kepada rakyat, kepada pekerja lah. Dan ini adalah benda baik sebab macam saya cakap tadi, duit yang diberikan kepada pekerja boleh di rolling-rollingkan lagi dalam ekonomi. Compared tu kalau majikan ataupun majikan lah simpan duit tu, dan kalau dia invest balik tak apalah, tapi kadang-kadang profit tu perlu diberikan balik kepada rakyat lah supaya boleh dipusing-pusingkan balik. Itu antara beberapa, kalau kita lihat jangkaan positif yang dapat kita agak daripada pelaksanaan pindahan Akta Kerja 1955. Bagaimana pula dengan hak seorang pekerja jika akta ini selepas akta ini dikuatkuasakan nanti? Maksud saya hak dari segi hak dari aspek perkara yang lain selain daripada pindaan akta yang telah pun tertulis ini. Okey, kalau kita tengok macam saya cakap tadi, gaji RM4,000 dan ke atas, ke bawah boleh minta OT. Okey. So sekarang ni ada orang di luar sana yang gaji dia adalah RM3,800. Okey, so sekarang ni majikan dia tengok, okey, selama sebelum ni saya bagi gaji dia adalah dengan secara adil lah, RM3,800 kena dengan dia. Tapi sekarang ni dia perlu diberikan OT sebab dah limit dia dah naik lah, daripada bawah RM2,000 jadi bawah RM4,000 dah boleh dapat OT. So sekarang ni majikan terpaksa buat pilihan sama ada nak bayar dia OT ataupun nak naikkan gaji dia, okey, daripada RM3,800 jadi RM4,100 contohnya. So dari segi itu ya, bukan orang yang gaji RM4,000 dan ke bawah saja ataupun RM2,000 dan ke bawah saja akan rasa kebaikan akta ini. Semua orang akan dapat. So maknanya kita akan ada uplift, ya, pressure daripada bawah. Kita akan naikkan, semua orang akan dinaikkan gaji dia supaya dia, ataupun kalau bukan naik pun dia akan dapat pressure lah. Pressure daripada dia boleh kata, okey bos, saya gaji RM38, bos nak naikkan gaji ataupun saya nak minta OT. Sebab ini adalah akta. So
So majikan perlu ikut. So tapi bukan dia saja, orang yang gaji 4,100 sekarang ni, walaupun tak dapat benefit daripada atas ni dari segi OT ya, dia pun boleh minta, bos, sebenarnya kawan saya yang gaji 38 dan naik 4,100. Saya pun nak naik juga. So dari segi pekerja ya, benda ini adalah amat baik. Tapi dari segi majikan, dia kena consider jugalah. Benda ini selama ini anak-anak pekerja sudah diberikan gaji sekian-sekian. Yang bukan nak kata rendah atau tinggi, tapi ia diberi gaji ikut akta yang tetap lah. Tapi sekarang ni bila dia perlu bayar gaji lebih, memang betul profit dia akan dikurangkan sedikit. Tapi macam saya cakap tadi lah, duit itu akan diputar-putar balik dalam ekonomi dan dia akan dapat daripada pembelanjaan daripada orang lain juga. Okey, itu dia antara beberapa buah fikir yang dapat kita dengar daripada Encik Faiz Azmi berkaitan dengan pindaan Akta Kerja 1955. Apakah manfaatnya kepada pekerja? Bukan sahaja kepada pekerja, tetapi kita melihat secara holistik kepada majikan dan juga kesannya kepada ekonomi negara, dan juga kita akan dapat jangkakan produktiviti yang akan meningkat selepas ini. Terima kasih banyak-banyak Encik Faiz Azmi. InsyaAllah ada rezeki nanti kita akan ke udara lagi untuk kita bercakap mengenai topik-topik yang lain pula. Baiklah, sekarang satu pakej khas kami sediakan untuk anda. Ini berkaitan